الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين هو الذي فرض علينا بالصيام وجعل هذا الشهر مباركا لنا وجعل في ليلة قياما لله تعالى. نصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah berkenaan dengan dua bersaudara. Diceritakan kana rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atan nabi. Dua orang yang bersaudara datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Seorang itu menuntut ilmu dan seorang lagi abangnya adalah bekerja. Maknanya abang bekerja, adik tuntut ilmu. Bila adik tuntut ilmu dan abang bekerja, maka sang abanglah yang mengadu kepada Nabi. Fashakal muhtarif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang abang kata, Rasulullah, penat dah aku ni, duk asyik tolong adik ya. Dia kerja tak, ngaji, akulah duk tanggung dia. Tapi lama-lama jadi penat Rasulullah, tak larat dah aku ni. Sebut gitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab dengan 3 patah perkataan yang menyebabkan view dia berubah. Tu hebat Nabi ya. Nabi bila bagi satu, orang view berubah. Itulah Islam. Tuan-tuan datang mengaji, tuan-tuan akan dapat view yang sangat penting, view yang sangat baru, view yang sangat different daripada yang biasa kita dengar. Kalau mengaji asyik dapat view yang sama ya, kan? Mana sama, dia tak apa nak menarik dah. Nabi ni dia akan bagi view yang berbeza. Bila dah laki-laki ni, sang abang ni mengadu gitu kepada Nabi, Nabi pun jawab dengan jawami'ul kalam. 3 perkataan Nabi pakai. Nabi kata tilka turzaqu bih. Tilka turzaqu bih. Dengan sebab hang duk tolong adik hang, itulah rezeki masuk. Hang duk fikir selama ni Allah bagi rezeki kerana hang cari dah. Sebab hang duk tolong adik hang, duk sara dia mengaji. Menyebab itulah pintu rezeki hang. Kalau hang tak sara dia mengaji, Allah pun tak akan masuk rezeki semua itu pada hang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini cerita pasal berkenaan dengan betapa hari ini orang merasa sedih bila bercakap tentang infak. Dan orang yang ada duit akan merasakan dia sangat diperlukan oleh orang lain untuk berinfak. Dan orang yang minta infak adalah orang yang sangat berhajat kepada penyumbang-penyumbang untuk beri sumbangan kepadanya. Kita nak tukar view ni semua, nak bagi tahu bahawa orang yang memberikan sumbangan itulah yang sangat berhajat kepada sumbangannya. Dan orang yang menerima itu tolong kepada orang-orang yang memberikan sumbangan. Kalau tak ada si itu, kamu tak akan berjaya untuk dapat rahmat daripada Allah. Sebab tu Allah rakam dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Yang kamu dapat rezeki selama ni, yang kamu senang naik pangkat, yang projek kamu senang lulus, yang kamu buat apa pun jalan kamu mudah. Tak ingatkah bahawa sebab kamu tolong orang-orang lemah di kalangan kamu, sebab kamu tolong, kamu mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang bersifat wa huwa khairur raziqin.
sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa guna bekerja kalau tak mau dapat gaji tak? Apa guna bekerja kalau tak nak dapat income lebih? Apa guna tuan-tuan datang bekerja yang susah payah bekerja ni pasal nak duit lah. Tapi Nabi ajar kepada kita how to leverage, macam mana nak bagi luas pendapatan anda. Kita pun cakap nak luas pendapatan kita, kita buat apa dipanggil? MLM kan, label marketing, jual Shakli, jual Elken, jual apa bala lagi, Kowe apa lagi, Koi, kan, gold, jual gold kan. Kali aku terlibat benda tu kan. Jadi nak cerita bahawa benda-benda itu konon dapat melapang dan meluaskan rezeki, itu adalah jalan, itu adalah tapak. Tapi yang menyebabkan punca rezeki itu, macam kita katalah, kita buat soket nak bubuh soket di tempat soket tu. Tapi kalau kita tekan dia punya on dia, tapi tak ada aliran elektrik, tak ada guna. Yang mustahak sekarang ni aliran elektrik tu. Dia dah ada tapak. Kerja ni tapak. Yang menyebabkan rezeki murah, duk bagi sumbangan ke orang. Yang tu yang rezeki duk masuk tu. Yang tu bila kita bagi sumbangan, dia akan datang manfaat pada kita. Sebab tu nak tukar view. Aku duk tolong orang bukan pasal kerana dia susah, pasal aku berhajat kepada pertolongan tu. Aku berhajat pada sumbangan itu. Aku nak bila aku bagi sumbangan yang Allah janji, apa dia? Turzaquna wa tunsarun. Dua benda ni Allah janji. Kamu dapat rezeki yang lain dan kamu akan dapat tunsarun, bantuan daripada Allah Ta'ala. Bantuan lagu mana? Buat proposal nak dapat projek, orang nampak kita. Buat benda-benda, orang nampak kita sebab kita rajin menyumbang. Sahabat-sahabat saya yang buat Shakli hari ni, mereka income 10,000, 15,000, ada 100,000 satu bulan income-nya. Tapi dia bagi balik kepada sekolah, dia bagi balik kepada orang-orang, dia buat kaedah penajaan guru-guru. Sekolah saya dapat penajaan guru-guru, dia ambil guru-guru ni, ditaja di bawah syarikat dia dan dibayar gaji guru-guru ni. Tak tunjuk pada kita, bukan kerana guru-guru tu berhajat kepada duit dia, tapi dia berhajat kepada guru itu. Semoga pendapatannya leverage, makin luas, makin lapang, makin besar. Kita takkan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan cukup dengan isteri seorang. Nampak muka tak bersinar Tuan-tuan cukup dengan isteri seorang. Kena tanya jujurnya, sejujurnya, cukup dengan isteri seorang? Cukup tak ada soalan sensitif. Marah kakak kan. Tuan-tuan cukup dengan income yang tuan-tuan dapat sekarang? Jangan tanya sekarang. Saya cerita saya dulu income saya 5,000 sebulan. Anak baru seorang, isteri baru seorang. Tapi sekarang kalau tanya income saya 5,000 sekarang dengan isteri 2, anak 8, cukup tak? Tak teringin leverage? Cukup 5,000 dengan anak 8 orang? Anak tuan-tuan berapa orang? Ni nak masuk pula 9 orang ni. Bulan 12 ni beranak seorang ni. Sebab saya jenis tak buang masa tuan-tuan. Saya tak buang masa, saya tidak membazir tuan-tuan. Membazir sahabat syaitan. Macam mana tuan-tuan? Kita hari-hari berubah dan berkembang kan? Diri kita hari-hari, anak-anak makin besar. Dulu kita tengok anak kita kecil, tak apalah. Sekarang dah besar sama tinggal mama dia. Anak kita dulu kecil dah besar, sekarang dah jadi remaja. Remaja dia punya pendapatan, dia punya perbelanjaan lain. Jadi tiba-tiba teringin leverage, kerja-kerja yang sama, duduk tempat yang sama. Ustaz, kalau kami bagi sumbangan dapat gaji lebih? Tak. Kalau kami bagi sumbangan, kami bagi pertolongan, Allah tolong dengan jalan lain. Apa dia? Tiba-tiba Allah bagi orang rezeki yang lain. Allah bagi pendapatan yang lain, Allah bagi income yang lain, Allah bagi perjalanan kita itu jadi lebih mudah. Kerana kita buat satu benda yang Allah jamin. Ini jaminan Allah, bukan jaminan orang lain. Bukan jaminan Liber Brothers, jaminan Allah Ta'ala. Bukan jaminan Sirim, tak, jaminan Allah Ta'ala. Sebab Allah sebut dalam surah Sabah, Allah sebut wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu bagi Allah ganti. Tapi jangan salah faham, ganti itu bukan bagi RM10, Allah ganti RM10. Itu tak best lah kalau bagi RM10 ganti RM10. Allah ganti lebih pada tu. Sebab kalau kita harap ganti gitu, kita tak dapat. Sebab Allah takkan bagi apa yang kita harap. Allah akan bagi apa yang lebih baik. Buktinya, saya dulu pernah tengok ada satu mamat ni motor rosak. Saya tolong-tolak. Tolong-tolak dengan kaki kan. Kita naik motor, kita tolong-tolak dengan kaki. Tolak sampai bengkel. Dia pun sampai bengkel, terima kasih ustaz. Saya pun balik. Okey. Tak lama lepas tu motor saya pula rosak.
Tunggu tepi jalan. Tak ada orang kan nak tolak motor aku. Memang tak ada sebenarnya sudah. Pasti bukan Allah nak ganti begitu. Apa Allah ganti? Allah bagi kita tenang. Duduk tepi jalan pun tak serabut. Kita kata, tak apalah aku dah tolong dah. Mesti Allah ganti satu. Rasa tenang. Kemudian kita tolak motor tu tak penat. So, walaupun sampai ke bengkel, kita tak rasa nak marah. Yang penting buat apa pun hati jadi tenang. Ini benda gantian yang kita tak nampak. Sebab tu Allah hebat. Dia tak akan ganti dalam bentuk fizikal. Dia akan ganti dalam bentuk yang min haitsu la yahtasib. Tanpa sangka-sangka. Dan Allah nak bagi kita yakin. Kok kita tak yakin. Kita Allah awal bilang, oh Allah pelawak. Pelawak Allah Ta'ala ni. Mana ganti tak ada. Allah bagi jaminan dalam satu hadis yang lain. Nabi sebut, ma min yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Tiadalah tiap-tiap pagi, bila datang waktu pagi, akan ada dua malaikat yang turun. Akan ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalfah. Ya Allah, kau jadikan kepada orang yang berikan sumbangan itu gantian apa yang dia sumbang. Tuan-tuan, macam Allah nak bagi tahu. Hampa kata aku lupa, tak apa. Aku bagi malaikat peringat aku. Aku bagi malaikat peringat aku. Sedangkan Allah tidak jenis lupa. Tapi kok hampa rasa tak yakin. Kok rasa pelawak Allah Ta'ala ni. Tak apa. Datang malaikat pagi-pagi. Malaikat itu bukan pada semua orang. Tiap-tiap seorang. Anda ada semua. Saya pun ada seorang malaikat ni. Satu malaikat yang datang pada kita untuk berdoa. Kalau kita jenis memberi sumbangan, malaikat tu pagi-pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalfa. Ya Allah, kau jadikan pada orang yang bagi sumbangan ni ganti balik apa yang dia telah sumbang itu, ya Allah. Tapi kalau kedekut, ustaz buka tabung tak orang bagi, tengok je. Syekh tak demam nyampah aku. Orang begitu, Allah bagi satu malaikat lagi doa. Sebab Allah turun dua malaikat. Dua malaikat ni berfungsi dengan apa yang kita buat. Kalau kita penyumbang, malaikat yang mendoakan dengan sumbangan. Tapi kalau jenis tengok orang kutip derma, sakit hati, dah tak bagi sakit hati pula, sekat pula, tuan-tuan. Ada satu surau, tuan-tuan, dia buang habis kami-kami ni daripada mengajak di surau tu. Pasal dia sakit hati, kami dia kutip derma. Tuan-tuan, kita kutip derma bukan pasal kita nak kutip. Kita kutip pasal ini jalan yang menyebabkan agama boleh berkembang. Saya kalau fikir hati tak mau kutip, saya nak buat kerja lain. Saya nak buat kerja lain, saya nak buat syarikat management, saya nak buat apa dia syarikat, apa dia multimedia, kalau boleh saya nak invest dalam emas, kalau boleh saya nak buat kerja lain. Tapi kalau saya buat kerja tu agak-agak saya mengajak tuan. Saya tentu kuliah Zuhur tak mai. Ustaz mai Azhar tak mau aku 170 apa buang masa nampak tak tuan-tuan? Kan? Tu pun apa tak nampak lagi dah, ni kan. Kalau fikir pasal kaya, buang masa buat apa, duduk setengah jam ni buang masa, biar aku buat kerja lain. Sudah tentu kalau aku buat multimedia ni dalam masa 2-3 minit masuk 300, 400. Saya boleh cari kaki, boleh buat bisnes, boleh. Cuma kalau saya buat gini, saya terfikir, aku tinggal amanah yang Allah Ta'ala bagi kat aku ni. Amanah paling besar, aku kena sampai ilmu. Sebab benda ni bukan semua orang boleh buat. Setiap orang dia ada part dia, betul tak? Kalau semua pakat nak menyampai agama, siapa nak dengar? Jadi part tuan-tuan dengar. Kalau semua pakat dengar, tak best juga. Kena ada sebahagian tidur, baru best. Nampak tak tuan-tuan? Itu part-part dalam kuliah, nampak tak? Sebab tu saya pesan pada Felix Syah baru ni. Kenal Felix Syah? Felix Syah, kenal? Modeling majalah Playboy itu kan. Tuan-tuan dah beli Playboy? Ada. Dia ni insaf baru ni, balik pada agama, masuk Islam. Tak tahu lah pasal dia suka dengan saya. Tu saya duduk confused ni kan. Hai. Nombor 3 pula kan. Dadak aku. Tapi kalau jadi apa salahnya kan. Jadi bila sema-sema dengan dia, saya selalu pesan dekat dia satu benda. Felicia, tolong jangan tinggal bidang modeling ni. Sebab spek yang ada pada awak, orang lain tak boleh buat. Harap kakak-kakak di belakang sana, masa tu saya kuliah kan, kakak dekat, tak boleh. Sebab dia bukan spek awak. Spek dia apa? Buah peh. Buah peh tak boleh jadi model. Buah peh tak boleh jadi model. Tambah buah temikal lagi, tak boleh jadi model. Kan? Spek awak ni boleh jadi model. Awak jangan tinggal bidang ni. Awak kena teruskan. Tapi bawa agama dalam bidang ni. Takkan nak suruh saya jadi model. Tak boleh. Aku mana ada spek-spek? Tak ada. Satu spek ada kan.
Jadi awak dalam bidang tu teruskan. Jangan duk jadi ustazah jadian pula. Teruskan bidang ni. Dia pun mengangguk-angguk. Saya tanya, nak teruskan nak berhenti? InsyaAllah Ustaz, saya akan teruskan bidang ni. Satu bidang ni, dia simple, dia mudah, dia gitu, dah jadi kan. Kita gitu tak jadi. Nampak tak? Tu. Sebab tu beza, setiap orang ada peranan dia. Dia di situ. Saya, kalau saya tukar peranan saya, rosak dunia ni. Kerja saya ustaz, sampai agama, kebetulan saya boleh penyampai. Kalau saya tak sampai, saya duduk sibuk dengan kerja, habis ya. Tapi satu hari boleh jadi, kalau orang anggap peminta itu adalah merupakan orang yang jijik, hina, kotor, sampai orang sanggup sekat kuliah. Kami dibuang daripada satu surau, ramai-ramai. Ni pembunuhan ramai-ramai ustaz ni kan. Penuh karier. Kononnya marah kerana kita kolek derma. Hang sakit hati tak bagi sudah. Orang lain bagi. Jadi, akhir sekali, apa jadi pada dia? Dah, lepas orang rombak balik, orang tahu itu niat dia, sekarang dia dah malu. Tak duduk Malaysia, lari pergi Australia. Nampak tak tindakan yang bodoh apa jadi? Bodoh tu pada dia. Sebab malaikat kedua berdoa. Allahumma a'ti mumsika talfa. Ya Allah, kau jadikan kepada sang kedekut itu dengan kerugian yang sangat rugi. Rugi sungguh. Depan mata boleh tengok. Orang yang sekat orang. Dah dia tak bagi, dia sekat orang. Dia rugi. Hari ni balik saja dibangi. Oh, tersilap sebut bangi tuan-tuan. Balik saja dibangi, orang tak layan. Orang tak ambil tahu. Orang kata dia ni lu puasa. Nampak? Rugi kan? Walaupun Allah bagi cerita simbolik malaikat. Sebenarnya bukan cerita malaikat. Itu rule dia. Siapa memberi, dia pasti dapat. Sebab tu Nabi janji, ma naqasat sadaqatum min malin. Orang bagi sedekah pasti tidak akan pernah akan rugi, tidak pernah akan kurang hartanya. Cristiano Ronaldo praktik apa Islam suruh. Dia dapat perasaan yang sama, tenang, hebat. Palestin minta bantuan, dia bagi kasut emasnya untuk Palestin. Ada budak kena leukemia, dia bagi pada budak tu leukemia. Untuk mak tu ke? Tak. Untuk dia tenang. Pasal duit banyak dan dia tenang. Adakah dengan sebab bagi sumbangan kurang hartanya? Tak. Bahkan dia dapat banyak lagi projek lain. Bahkan jadi player yang terbaik. Bahkan jadi orang harapan dalam Real Madrid. Nampak tak? Sebab bagi sumbangan. Maknanya, siapa pembuat walaupun tak Islam, dia dapat kemuliaan. Dalam agama, nak beritahu mudah ya. Tonton cerita pada orang tak Islam. Kalau you buat apa yang Allah Ta'ala suruh, walaupun you tak Islam, you pasti dapat kemuliaan. Beritahu tu. Jangan kata, you mesti masuk Islam, mesti you mulia. Tak. Dalam Islam, kalau tak praktis, tak ada. Lepas tu saya selalu marah orang baca Quran. Pasal saya tak suka orang baca Quran. Ayat bahaya tu. Silap dengar, bahaya tuan. Saya tak suka orang baca Quran kerana mereka hanya baca, tak praktik Quran. Sibuk nak habis Quran. Ni bulan Ramadan ni duk berlumba bagi khatam. Ni nak masuk ni kan? Nak masuk hujung tu. Berlumba. Dah lah habis khatam. Hak grup khatam tu tengok hak tak khatam. Yeay. Kami habis dah. Hambang dah. Lambat. Lelah grup hak lambat tu geram. Mereka khatam juga. Pasal apa? Baca semuka, selak 4 muka. Baca semuka, selak 4 muka. Habis juga. Dah lah. Kan? Sibuk pasal habis. Orang Islam kita ni suka sibuk benda-benda remeh-temeh ni kan? Sibuk pasal benda-benda yang tak datang manfaat pun. Sibuk pasal nak habis Quran, tapi tak pernah sibuk nak mempraktikkan Quran. Cristiano Ronaldo tak pernah baca Quran, tapi praktik apa yang Quran suruh. Allah ganti ketenangan padanya. Dan Nabi janji, ma zada 'abdun bi'afwin illa 'izza. Seorang itu kalau dia suka bagi maaf pada orang, Nabi kata Allah tinggikan darjatnya walaupun tak Islam. Tengok satu perempuan pakai lock steering, pergi pukul satu kereta pakcik kan. Orang pun siasat, siapa perempuan ni? Alhamdulillah di Malaysia ni banyak detektif Conan tuan-tuan. Jadi jangan takut kerja mereka siasat. Tak tahu dia boleh tak kerja kot, banyak masa orang kan. Siasat siapa perempuan ni, kerja apa, nama siapa, sebut sekali. Nombor IC berapa, akaun bank banyak mana, kereta beli cash ke tak, hui. Kereta nombor pelik CDM 25, rumah di sini, parking di sini, hui. Baru beli, hui. Asyik di Kuantan tu kalau CDM 25 datang, orang akan ambil gambar, cuk, hantar kawan-kawan. Bro, kereta sampai. Betul-betul tak ada kerja kan. Sampai kawan tu jadi tak torah dah. Dah lah, terpaksa era ambil sikap, baru ke era ni kan. Dia ambil sikap, saya dah dengar. Sebab saya dengar di era, saya terdengar Hakim tu. Hakim saya dengar tak nak semayang kan. Jadi era pun ambil nama dia Kiki. Kiki. Betul nama Kiki Betul nama Kiki
Tu tanda tu tahu saja kan. Jadi bila Kiki ni dijemput oleh Era untuk telefon pak cik tu. Dia pun telefon pak cik, kena tak saya? Saya yang pukul tu pak cik, minta maaf banyak-banyak, saya salah, saya silap. Pak cik tu kata apa? Saya maafkan awak, saya maafkan awak. Tak apa, saya dah maafkan awak awal-awal itu, tak ada masalah. Cuma nak minta steering lock tu saja, nak buat kenangan. Pak cik tu katakan. Maafkan awak. Cuma ucapan yang hujung tu, dia kata, saya ni Kristian. Dalam Kristian Katolik, kami diajar kalau orang buat silap, kita maafkan orang. Siapa naik? Kristian ke naik? Yang Melayu tu naik. Kiki ke naik? Bukan Kiki Lala. Kiki ke naik? Yang laki-laki Cina tadi naik. Laki-laki Cina tadi naik. Bukan kerana Kristian. Salah. Kerana sifatnya ikut yang Nabi sebut dalam hadis. Yang kita nak ajar. Siapa buat benda yang sama dengan Islam buat, dia pasti dapat kemuliaan. Siapa menyumbang, tidak kurang harta, bahkan dia mulia. Mulianya Cristiano Ronaldo, dia geram daripada Israel. Ada player Israel nak tukar jersey dengan dia. Dia tak mau. Tak mau, dia reject. Orang pun marah, apa ni? Ada perkaman. Dia kata, sorry, ni bukan perkaman. Aku tak akan bersama dengan orang yang bunuh orang. Aku tak sama. Aku tak peduli dia bunuh siapa. Islam tak Islam. Aku bukan masalah Islam. Masalah sekarang dia bunuh orang, aku tak akan bersama dengan dia. Nampak? Mulia tak dia? Mulia. Apa tak cukup pada Cristiano Ronaldo? Badan six pack. Kan? Kan? Muka handsome. Jumpa budak-budak suka peluk. Kan? Cuma dia tak ada Islam ya. Kita ada Islam, tapi kita tak ada buat apa-apa. Okey? Sebab tu tolong ubah mindset. Aku tolong orang kerana untuk aku, bukan untuk orang. Orang lantak ya. Dia tipu, dia terima duit tipu. Tipu-tipu lah. Yang penting aku dapat, yang Allah tak ada janji. Yang paling mustahak, kita boleh claim depan Allah. Ni paling hebat. Tuan-tuan tahu tak claim depan Allah lagu mana? Ada seorang sahabat, seorang sahabiat. Dia pergi berperang bersama dengan Nabi. Dia perempuan. Dia pergi bantu perang. Nabi janji siapa yang pergi perang, Allah pelihara rumah tangganya, pelihara harta benda dia. Dia pergi perang. Akhir sekali dia masuk medan perang, balik-balik rumah, dia ni tukang jahit. Mesin jahit dia jahanam di rumah. Tak tahu angkara siapa. Dia balik-balik ke rumah, dia tengok mesin dia jahanam, dia terus kata, ya Allah, Nabimu janji lain, kau buat lain. Ni orang Arab punya style. Dia direct ya. Janji Nabimu lain, kau buat lain. Aku dah dijanjikan oleh Nabimu pergi berperang, harta kau terjaga, tapi kau balik harta kau rosak. Macam mana ni ya Allah? Dia mengadu gitu. Ini setiap orang Arab mengadu. Orang Arab memang kasar tuan-tuan kan. Cakap pun kasar. Izaka enta. Itu cakap dia kan. Kita beza. Kita kalau mengadu lembut, ya Allah Tuhan kami, kenapakah ujian begini yang kau berikan kepada kami ya Allah? Kan ni orang Melayu punya style kan. Orang Arab dah janji lain macam mana ya Allah? Janji lain bagi lain ni. Jibril menyampaikan cerita tu pada Nabi SAW. Nabi ganti balik kerana janji Allah mesti ditepati. Kita boleh claim, ya Allah, kau janji. Kalau aku bagi semangat, ada gantian. Sekarang ni aku makin susah, ya Allah. Aku nak minta kau jaga dan ganti apa yang telah kau janjikan, ya Allah. Aku yakin kau tak akan mungkiri janji. Lambat atau cepat, itu mungkin persoalanmu, ya Allah. Tapi aku yakin kau tidak akan mainkan hati aku, ya Allah. Benda ni penting. Sebab tu, buat satu benda, kena diri sendirilah. Bukan kerana orang lain. Tolonglah tuan-tuan. Saya baru ni forum dengan Ultimate. Sebab saya suka. Saya ni nak cari neolofa pula ni kan. Bukan apa-apa memang suka untuk cari orang begitu, nak cari pendapat. Bukan nak kahwin lain lah. Jangan salah faham tuan-tuan tak. Tapi kalau jadi apa salahnya. Tak berdosa pun kan. Jadi, bila dia tak benar tu lah. Ultimate tadi. Saya tanya bro, lu solat, lu rasa apa? Dan macam mana bila lu solat? Dia kata, Ustaz, saya solat bukan kena pahala. Saya tak nak pahala. Pelik tak jawapan dia? Pelik tak? Pelik tak tuan-tuan? Pasal kita diajar solat lah, kerana boleh pahala. Dia jawab terang-terang, saya solat Ustaz kerana untuk saya, sebab benefit dia saya dapat. Saya solat adalah kerana untuk saya. Saya buat puasa untuk saya. Pahala tu Allah Ta'ala nak bagi, tu hak Allah. Tapi saya buat kerana saya. Sebab bila gua solat Ustaz, hidup teratur. Pagi bangun-bangun, solat, subuh, masa banyak. Daripada pagi sampai tengah hari tu ada masa berfikir nak buat lirik. Sebab kan dia kan rap, dia tukang kata. Dia tukang kata ni dia kena susun. Susun tu dia kena mikir. Yang tukang kata tak ada susun, isteri kita tu tak ada susun. Dia memang kata terus ya.
Kan, abang ni apa nak jadilah balik tengah malam, orang dah jaga anak sampai 8 orang, abang duk kira sepak dengan kawan-kawan yang tak ada masa langsung dengan kita. Dia bukan nak kunci rumah, ambil kunci rumah sendiri, lekat dibawa sendiri, jangan duk tunggu orang. Kan, panjang tuan-tuan. Dia tak ada fikir. Ultimate kena fikir. Dia kata dengan ada ruang solat saya boleh fikir ustaz. Yang kedua, saya tenang sebab bila nak buat benda ni dia kena tenang, dia tak boleh serabut. Jadi solat menenangkan saya. Jadi sebab solat tak ada manfaat, kenapa harus saya tinggal? Bro, kenapa harus saya tinggal solat bro? Kerana dia ada manfaat untuk saya. Cara kempen nampak jahat, tapi menyebabkan orang dengar terfikir. Betul juga no, solat ni memberikan keterangan untuk aku rupanya solat ni. Kita diinstall buat satu ibadah untuk orang, betul tak? Lepas tu dia ajar selalu, marilah berpuasa, jangan fikirlah pasal nak buka apa. Boleh tak tuan-tuan? Contoh puasa, tak terfikir nak buka apa. Boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan nampak faham saya cakap apa? Kata tu tak nampak. Nampak macam kami bakar dah. Nampak macam mana? Nak cerita, kadang-kadang orang ajar kita benda retorik. Saya minta maaf. Saya bukan ustaz yang nak mengajar tuan-tuan retorik. Saya nak mengajar realiti hidup. Bila kita puasa, kita mesti demand. Nak makan apa? Betul tak? Kan tak fikir? Tak usah buat soleh sangatlah. Tolonglah. Please dah kan? Mesti terfikir hari ni impiana ke ataupun trade apa? Trader hotel atau kau nak buka di mana? Uish. Ni kau dapat laksa bagus juga ni. Jangan bila kita cakap bro, gua ada teringat laksa lah nak makan laksa. Jangan ada kawan buat slack. Rasulullah SAW dulu makannya tidak cukup. Kepala otak punya geng. Nampak tak? Ini semua geng foto steam ke tuan-tuan ni kan? Kita kena real. Hidup ni real. Orang ajar kita retorik. Sebab tu bila kita puasa, kita mesti fikir nak makan apa. Sebab bila kita fikir nak makan apa, menyebabkan kita fikir tu jadi pahala. Macam mana ustaz orang kata fikir tak dapat pahala? Fikir nak makan apa menyebabkan kita dapat pahala. Sebab sudah tentu kita nak makan itu benda yang baik. Bila berfikir kepada benda yang baik, dapat pahala. Kecuali kalau tuan-tuan fikir nak makan babi guling, itu haram lah. Nampak tak? Orang yang jaga kesihatan pula mesti akan fikir, aku nak cari benda yang paling kurang kolesterol, paling kurang dia punya kandungan kalori, dia nak cari yang paling tinggi protein dia. Nampak? Dia akan rancang. Mesti ayam. Kalau ayam jenis apa? Rancang itu menyebabkan jadi pahala. Tapi orang tak pernah install gitu. Puasa, jangan fikir nak makan apa. Bulan Ramadan, bulan ibadah, kurangkan juadah. Macam tak betul ya? Betul lah. Saya punya kempen bulan Ramadan, bulan ibadah, banyakkan juadah. Itu kempen saya. Kenapa ustaz? Sebab dalam konsep permakanan fitness dan kesihatan, membanyakkan makanan lebih secure daripada memfokuskan makanan pada satu jenis. Kita fokus satu jenis, kita akan lebih makan banyak daripada kita banyak jenis makanan. Yang kita kena kurangkan kuantiti. Banyakkan jenis, tak apa. Baru logik, baru nampak, wah ini baru Islam. Ni tak. Bulan Ramadan, kurangkan juadah, banyakkan ibadah. Ibadah pun kurang, juadah pun tak ada. Teruk kat entah ni. Ambil reality. Jadi bila ultimate sebut gitu, saya terfikir, oh baguslah bro ni. Dia cerita benda yang kita tak terfikir dengan akal. Dia berkata, ustaz, saya suka pakai cap. Saya pakai cap kerana sunnah Nabi. Lagi pelik. Kan? Memakai cap sunnah Nabi. Saya kata, bukti bro. Kerana Nabi suruh kita tutup kepala. Jadi siapa yang tutup kepala, dia meniru sunnah Nabi. Betul tak? Nabi tak pernah kata pakai kepiah. Nabi suruh tutup kepala. Siapa yang tutup kepala dengan benda yang logik, dikira sebagai sunnah Nabi. Tutup kepala dengan songkok tinggi Johor, sunnah Nabi tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kerana itu adalah merupakan perkara meniru yang Nabi suruh tutup kepala. Yang tak dapat pahala, letak selok dalam atas kepala. Itu tak dapatlah. Pasal itu tak logik. Dan benda itu tak masuk akal. Ni dia. Mana begitu cara fikir. Saya fikir, aku ke ustaz, ultimate ke ustaz. Nampak dia macam dia lebih ustaz pada aku kan? Yang ni bila kita betulkan pemikiran kita dan cara kita jalan. Sebab tu sedekah bukan untuk orang lain, untuk kita. Puasa untuk kita. Bukan puasa untuk Allah, untuk kita. Walaupun Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa untuk aku. Ya. Tetapi benefit dia untuk kita, manfaat untuk kita. Benda dalam Islam semua yang kita buat manfaat untuk kita. Pergi haji manfaat untuk kita, bukan manfaat untuk orang lain. Sedekah lagilah manfaat untuk kita. Sebab dia jadi tenang. Orang ni yang paling susah adalah susah hati. Sebab tu orang kok mana pun tak suka kuliah, dia kena datang juga supaya dapat menenangkan hati.
Kalau tengok orang nak tenang, pi mana? Pi disko tak tenang. Kejung. Lagi tak tenang, balik lagi serabut. Orang susah hati mai kuliah tenang tuan-tuan. Nak tahu dia tenang tak tenang, pakat tidur lena habis dalam kuliah tu dia tenang. Nampak tak? Oh, tenang sungguh. Betul saya tak marah orang kuliah, pasal orang lena tu dia tenang tuan-tuan dia. Nak bagi tahu ini ketenangan yang tak dapat di tempat lain. Baca Quran tenang. Sungguh. Orang tak boleh tidur baca Quran, boleh tidur selalu. Nak tidur, kalau tak boleh tidur, total letak selimut tak boleh tidur, sambil-sambil duduk baring tu pegang Quran. Pegang, lena dah. Mana? Ketenangan ada pada Quran. Nak cari sekarang tenang, semua Islam bagi ketenangan. Sebab tu Nabi ajar pada kita, siapa nak rawat hati. Rawatan hati bukan zikrullah semata-mata. Zikrullah salah satu, tapi masih kedekut, dia menghijab zikrullah. Kedekutlah menghijab segala-galanya. Kedekut ni perasaan, bukan duit. Kedekut ni perasaan. Betul tak? Kedekut ni perasaan. Ada orang kaya dia kedekut. Nak bagi RM5 rugi. Dia beli beg Gucci mahal tak apa. Nak bagi RM5, habis. Sebab tu penyakit berpunca daripada kedekut. Sakit badan berpunca pada kedekut. Nabi sebut dalam hadis, dawu mardakum bis sadaqah. Rawati penyakitmu dengan sedekah. Nampak tak jelas? Sakit apa? Hati dan sakit zahir, sakit batin, semua dirawat dengan sedekah. Macam mana ustaz? Buktinya gini. Seorang doktor nama Dr. Biron. Dr. Biron ni seorang doktor perubatan. Ada satu pakcik mari jumpa dia. Ni Indonesia tuan-tuan. Jumpa dia minta semoga buat rawatan sebab dia selalu sakit perut. Dia kata, doktor saya sakit perut, tolong rawatan. Doktor buat cek, dia tak ada sakit. Buat medical check up, tak ada sakit. Tengok tak ada kesan. Kata tak ada ni, tak ada sakit ni. Gini pakcik. Saya nampak pakcik ni tak ada sakit. Tapi pakcik sakit perut kan? Ya, sakit perut. Saya dah cek tak ada sakit. Dari segi fizikal tak ada sakit. Cuma nak minta tolong lah, kalau pakcik nak sembuh sakit perut ni, pakcik bagi sumbangan. Bagi sumbangan, pakcik akan hilang sakit perut. Cara nak rawat sakit perut ni, bagi sumbangan, bagi infak. Dr. Biron jenis mengaji. Bila dia buat rawatan fizikal tak jumpa, dia kena cari rawatan lain. Alternatifnya tu, sumbanglah. Pakcik ni bila dengar sumbang, sumbang? Oh, habis duit aku. Oh, tak boleh doktor. Rupanya tu sakit perut. Pasal urat perut tangkap naik ke hati tuan-tuan. Tu bagi kau orang habis. Macam ni tuan-tuan. Doktor kata kalau nak sembuh juga, try. Orang sakit ni suruh apa pun dia buat. Dia pun menyumbang. Sumbang rupanya betul. Lama-lama hilang sakit perutnya. Bukan sakit perut, hatinya dah kembali tenang. Bila bagi hati tenang, sakit perut tadi pun hilang sekaligus. Ni benda yang tak nampak. Sebab tu dalam Islam, dalam hidup ni, ada benda kita fikir lain, Allah bagi lain. Betul tak? Kaca kan, kita fikir senang pecah, betul tak? Tapi ada kaca di rumah kita, berapa yang pecah? Tak pecah walaupun dia kaca. Sebab di situ kehebatan. Cermin kereta, lama kita pakai, lama mana pecah? Lambat nak pecah. Walaupun hari-hari kena batu, susah nak pecah. Nak tunjuk apa? Benda yang kita sangka begitu, tapi sebenarnya lain dari segi realiti. Kan? Seorang lagi bernama Rudy Hartono, kenal? Rudy Hartono, player badminton Indonesia. Tentu memang sibuk sungguh dengan Quran, yang tanya tak tahu apa. Alhamdulillah, syukurlah. Kan? Rudy Hartono ni seorang player badminton. Menang All England 8 kali. Menang All England 8 kali tuan-tuan. 8 kali menang All England. Tengok jam kau saya, tengok kau tu berangkat nak balik tu, risau kot terlajak jam. Kan? Kaya, ada duit, macam lincur kaya. Cuma masalah anak lumpur. 2 orang. Bawa rawatan ke klinik, semua doktor jumpa pakar tak sembuh. Macam biasalah. Bila dah tak ada jalan zahir, dia cari jalan batin. Maka jumpalah dengan Pak Kiai. Biasalah ustaz ni kan last choice tuan-tuan. Bila tak boleh jumpa orang lain, baru jumpa ustaz, gitu tak? Kan? Masa bergaduh dengan lelaki bini, jumpa kaunselor. Kan? Bila kaunselor pun kena tumbuk dengan lelaki dia, baru cari ustaz. Tidak tuan-tuan. Jadi bila dah bertemu dengan Pak Kiai takkan nak bagi teori-teori yang bangang. Pak Kiai tanya, sudah bertemu dengan para doktor? Sudah Pak Kiai, tapi semuanya mengatakan enggak bisa sembuh, enggak ada caranya yang lain. Lalu saya jumpa Pak Kiai.
Manakan tahu kok di sana ada cara yang belum saya ketemukan. Pakai jawab dengan cara agama. Takkan nak jawab dengan cara saintifik. Takkan nak kata anak kamu ini perlu makan asparagus dicampur dengan fosforat, pasti sembuh. Mampu budak tu. Kan? Maka pakai jawab dengan kaedah mudah. Ya, saya teringat satu hadis Nabi. Nabi memesan kepada kita, dawu mardakum bis sadaqah. Rawati sakitmu dengan sedekah. Bagi sedekah, insya-Allah anakmu sembuh. Dia pun bagi sedekah. Lama kelamaan anaknya sembuh sungguh. Ini fakta tentang cerita zaman sekarang. Bukan kita ambil zaman dulu, zaman sekarang. Sembuh kedua-dua anaknya. Lepas tu atas keyakinan itulah, selepas anak-anak sembuh, tiap-tiap minggu dia bagi sumbangan sebanyak 2 juta tuan-tuan. Banyak. Tapi rupiah tuan-tuan, rupiah ni dia. Ini orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya nak galakkan infak ni kenapa? Sebab siapa tidak infak, ekosistem rosak. Siapa simpan duit, dia jahanam sebenarnya. Macam orang buat satu kisah. Ada orang, dia marah tengok serigala duk mamah kambing dia. Ni zaman dulu. Bila serigala duk mamah kambing dia, dia geram, dia kumpul orang kampung, penternak-penternak pengembala kambing, pergi bunuh serigala. Atas tujuan supaya kambing mereka bertambah. Sebab bila serigala makan, kambing kurang. Serigala makan, kambing kurang. Jadi kami dah geram, kambing kami asyik kurang. Cara untuk menjaga kambing dan bertambah dan banyak, bunuh serigala. Maka mereka pun buat operasi bunuh serigala. Bila habis serigala mati, tak lama lepas tu kambing mereka lagi banyak mati berbanding dengan serigala ada dulu. Serigala ada, mati juga kambing. Tapi bila serigala tak ada, lagi banyak kambing mati. Pasal apa? Dia tak terfikir satu bab. Bila dia kacau ekosistem, dia akan merosakkan keadaan. Kambing mati banyak kerana rumput tidak cukup. Dulu ketika ada serigala, rumput itu cukup dengan kambing. Dengan sebab serigala makan kambing, ekosistem jadi menarik. Rumput itu memadai. Sebelum rumput yang baru tumbuh, dahlah ada 2-3 ekor kambing mampus dulu. Tapi sebab tak mati-mati kambing itu ada kerana serigala dah tak ada. Semua bekat makan berdarah rumput. Sebab kami tak makan nasi biryani tuan-tuan. Jadi oleh kerana rumput makin kurang, padang ragut habis, kambing mati kerana padang ragut yang tidak ada. Ini benda yang orang tak nampak. Enggan bagi sumbangan, kita kata nak pertahankan kewangan aku. Ingat siapa simpan duit, dia akan habis juga. Dan dia tidak akan dapat pertahankan. Kerana orang kedekut, pasti dia akan rasa tidak selesa dengan apa yang dia pegang. Akan habis juga. Cerita panjang, dia nak minta derma lah. Tu dia. Ke situ ustaz ni rupanya kan. Sebab bulan Ramadan ini, kalaulah kita boleh masuk babir rayyan, pintu rayyan untuk orang puasa. Babus solat, pintu solat, pasal kita buat sekali dengan solat tarawih. Ada babul jihad, pintu jihad. Ini pintu jihad payahlah orang Palestin mungkin dapat. Ada satu lagi, babus sedekah, pintu sedekah. Allah letak darjat itu semua sama. Bukan makna pintu solat lebih dulu pada pintu sedekah, tak sama. Tapi nak bagi tahu, sudah tentu kena dirikan solat. Kalau sedekah dia tak ada. Sebab dia mesti ada syarat-syarat dia. Kalau buat yang ni satu tak boleh. Dia mesti kena buat semua belakang. Tuan-tuan, tawaran saya. Kalau kita nak dapat gantian yang baik. Sebab kita penjaga sistem. Tuan-tuan termasuk orang. Kalau tak masuk yang pertama umara, tentukan jadi ulama. Tak masuk ulama jadi agniya. Tak masuk agniya jadi fuqara. Dunia ni 4 kelompok kan. Pertama hukama, pemerintah. Kita bukan pemerintah, kita rakyat biasa. Ulama pun tidak. Mungkin kita jadi 2 ni. Sama ada minal agniya ataupun minal fuqara. Agniya maksudnya dia tidak memerlukan orang bantu dia. Fuqara dia perlukan orang bantu dia. Jadi bisa khawatil agniya dengan kemurahan orang-orang yang kaya. Tuan-tuan, hari ini kita hadapi masalah di Kuala Lumpur. Apa dia? Tak ada sekolah. Ada sekolah tapi private school. Saya boleh katakan kami semua, tuan-tuan tengok balik cek senarai ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan, semua mengaji di mana? Kalau mereka kata mereka mengaji tengah Kuala Lumpur, sila sebut pondok mana? Tak ada, tuan-tuan cek semua. Ustaz belajar mana? Kedah. Ustaz kita Pasir Tumbuh. Belajar mana? Nugano, dekat Darul Quran. Tanyalah. Jarang kata mengaji pondok mana? Melaka ada, Melaka. Pondok Melaka ada.
Pondok mana Melaka? Pondok Darayan. Tu. Tak ada. Tuan carilah. Kilang lain semua ada. Nak lahir engineer ada kilang dia. Mesti yang menceritakan buat engineering. Nak buat makanan ada kilang dia. Satu ya kilang yang terbabas di tengah Kuala Lumpur ni adalah kilang melahirkan ulama dan asatizah. Orang yang boleh mengajar ilmu. Tak ada, tetapi carilah. Kalau seorang tu kata, abang ngaji mana? Saya dulu mengaji Pondok Abdullah Hukum. Ada? Pondok Abdullah Hukum. Mana? No, belakang tu sambil duduk setucuk jarum. Tu pondok kami. Tu ada. Tapi kalau kata keluar pada situ, tak ada. Kita nak hasilkan hari ni anak-anak kita dapat belajar ilmu sekitar kita. Orang nak murung ustaz, kami tak pasal hantar anak jauh. Tak pasal hantar anak jauh. Bila kita buka ruang untuk dibuat satu, orang rasa duk fikir, ustaz tu yang perlukan. Tak, saya tak perlu. Kalau saya tak buka pondok, saya tak perlu. Tapi memang cita-cita kami buat benda ni kerana kepuasan. Tuan-tuan tahu tak apa kepuasan para ustaz? Dua ya. Satu menikah lebih pada seorang. Tu kepuasan dia. Kan. Sebab kami, cara semang kami gitu. Tak ada cara bila tambah seorang ni. Itu cara dia kan. Tapi bukan depan min ni, depan min penakut bukan main depan tu kan. Kan. Yang kedua, kepuasan kami bila boleh buka tempat-tempat pendidikan agama, orang boleh tumpang ilmu dan dapat ilmu. Masalah kita masalah ilmu, bukan masalah cerdik. Cerdik ramai orang, tapi ilmu tak ada. Jadi kita nak pastikan lepas ni, bila anak-anak kita berlahir sebagai seorang ustaz dan sebagainya, jadi orang agamawan, kita boleh bangga. Ngaji pondok mana? Cakap bahasa Kelantan, tapi ngaji mana? Pandai Indah. Belajar mana? Pandai Indah. Kan? Biar benda begitu jadi. Ngaji mana? Kita ngaji nu dekat Sentul. Kan? Kelantan ke Sentul? Gapo mau Kelantan Sentul? Nak cerita biar benda tu jadi. Sebab tu hari ni kami bertukar lumus di tengah Kuala Lumpur ni. Buka dulu asas. Ni asas dia. Sebab tu bulan Ramadan ni kita kempen habis-habisan. Semoga duit tuan-tuan habis. Untuk semoga tuan-tuan rasa bahawa tanggungjawab tuan-tuan. Sekolah yang saya buka ni free of charge, percuma tuan-tuan. Tak ada kena yuran apa-apa. Ustaz maksudnya tak ada yuran? Tak ada. Oh maksudnya free lah. Iya. Dia tak faham free tu. Dia tengok kau ada hidden cost nak cari benda-benda macam TM nak buat hidden cost. Tak ada. Free of charge. Nak suruh semua orang tolong. Kenapa boleh bagi free of charge? Ni saya masukkan maklumat. Kita masukkan gambar-gambar ni supaya tuan-tuan boleh tengok. Kok tuan-tuan kata saya tipu. Ustaz ni kutip banyak. Dia tak kali main kutip. Tak siap ke sekolah? Siap dah ni. Kan? Tapi kalau tunggu orang sini saya bagi, tak siap lah. Saya kena pergi merata tempat tuan-tuan. Cuma salah satu tempatnya tuan-tuan lah. Kan? Ni, saya masukkan gambar-gambar ustazah. Kok tak percaya ada ustazah mengajar. Saya masukkan ustazah ni berapa? Mereka belum kahwin. Kok tuan-tuan berkenan? Ni dia. Kan? Dah ada costing, kita tunjuk berapa costing kita dalam pengajian. Ni 30,000 sebulan. Oh jangan. 30,000 sebulan itu setelah tolak duit yang patut sekolah bagi pada saya 2,500. Tu pun tak ambil 2,500 untuk saya. Pasal mesyuarat kata Ustaz Zul kena ambil 2,500. Oh, kena ambil tapi tak dapat lah sampai gelap. Duit tak nak cukup pula. Tapi walaupun duit tak nak cukup, bagi juga free. Sebab tak nak orang bagi alasan tak boleh ngaji agama. Kenapa tak boleh agama? Ustaz, ngaji agama mahal. Tak. Free. Tapi free ni sampai bila? Selagi orang ramai dan rakyat sanggup tolong. Kalau tuan-tuan ambil sikap kata kalau gitu tak boleh buat apa. Mungkin sekolah ni akan jadi private balik. Tapi saya bercita-cita sangat nak bagi percuma pendidikan. Sebab saya mengaji percuma dulu. Saya mak bapak saya susah. Kalau tak kena zakat saya mengaji di Mesir dulu. Oh tak ada ustaz saya tuan-tuan. Nasib baik ada zakat menyebabkan jadi ustaz. Ini bukan tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba pandai dia baca hadis tiba-tiba. Mana ada tiba-tiba tuan-tuan. Tu kita dah tengok adik Musa dalam YouTube kan. Hak ngapal Quran sampai 29 juzuk tu. Umur baru 5 tahun 5 bulan. Gigi pun tak ada lagi. Kan? Bila orang tanya surah apa? Surah Baqarah. Sebut pun tak betul ni. Tapi dah 29 juzuk. Kita hanya rasa hebat. Aja kita hebat orang ya. Pernah tanya, apa kosting bapak dia buat? Bapak dia mungkin tak bekerja kot. Duk tunggu anaknya boleh hafal Quran. Mungkin bapak dia terpaksa bersusah payah sebab nak jaga Quran sang anak ni.
Tapi mungkinlah ada orang lain nampak benda tu talent, dia tolong. Sebab tu kami tak boleh buat part tuan-tuan. Tuan-tuan kena tolong yang tuan-tuan tak boleh buat part kami. Kita saling memerlukan. Bukan kami yang memerlukan. Memang kami memerlukan duit tuan-tuan. Tapi bukan kami saja yang memerlukan. Tuan-tuan juga berhajat sebab bila tengok dari segi perkembangan, siapa dapat manfaat? Anak-anak kita. Suasana jadi baik, kawasan tu jadi elok. Kenapa? Sebab orang ngaji agama. Budak jahat, tapi jahat dengan cara agama. Mencuri juga, tapi tak curi hak Melayu, curi hak Cina. Nampak tak? Kan? Bagi tahu jahat jugalah, tapi dia taklah jahat sangat ni. Nampak ni benda dia. Jadi tolong tuan-tuan. Ini bau mukadimah. Sebab ini sekolah kanak-kanak. Saya masukkan gambar anak-anak ni. Ni saya dengan 5 orang. Ni bukan isteri saya. 5 orang isteri ni Syiah ni. Bukan. Ini adalah merupakan ustazah yang mengajar di sekolah ni. Kita masukkan gambar semua. Semoga tuan-tuan yakin kita buat ni untuk umat. Saya tak mau kena yuran. Tu niat saya. Dari dulu saya buka ni, aku tak mau kena yuran. Pasal sudah aku mengaji free, aku nak bagi free balik. Tapi Tok Guru saya bagi saya free kerana dia banyak tanah wakaf. Dia banyak estate-estate wakaf. Dia banyak benda-benda wakaf. Akhir sekali pendapatan sekolah tak gaduh harap yuran. Tu wakaf. Nak tunggu tuan-tuan wakaf, lambat. Bukan tuan-tuan tak mau wakaf. Yalah duk pikat pada aku wakaf, aku bagi ke bini aku. Betul juga, tak salah. Sebab tu kita tak galakkan wakaf benda-benda yang sudah menjadi aset untuk anda. Tapi tolong-tolong. Ada RM50 salurkan, ada RM100 salurkan. Kalau tak boleh bagi RM100, bagi RM200 pun tak apa masalahnya kan. Ni dia. Nak tunjuk bahawa ini adalah tujuan sekolah. Jadi saya merayu zakat, sumbangan, infak. Zakat ni fokuslah bagi pada tempat yang boleh dapat hasil. Nampak terus hasil. Minta maaf cakap lah. Ada orang dia suka bagi zakat agih tau. Dia ada RM100, dia bagi pada 10 orang fakir miskin. Akhir sekali fakir miskin tetap miskin kerana dia yang miskinkan fakir-fakir itu. Kita ada RM100, dia nampak 10 orang fakir miskin. Kita cari fakir miskin yang paling berguna, yang paling soleh, yang paling kalau kita bagi dekat dia, dia akan menggunakan duit tadi bukan untuk makan. Dia boleh guna untuk buat modal bagi dia bisnes. Bila kita dah bagi pada satu orang ini, akhir sekali bila dia dapat lama-lama esok, dia pula dapat keluar pada kemiskinan. Sudah ada 2 orang boleh bagi zakat. Kita dengan dia. Tapi kalau kita dah agih 10 orang, tiap-tiap tahun 10 orang itulah duk minta. Kita memiskinkan orang. Sebenarnya peranan itu, kita lah punca orang miskin. Jadi mari. Sekolah ni wujud. Anak-anak tahfiz ni wujud. Saya akan buat silibus sampai tuan-tuan akan jumpa mereka di tengah jalan. Berdakwah sambil mereka membaca Quran. Dan mereka boleh menyanyi. Bahkan kadang-kadang kita akan buat satu lagi. Mereka boleh berlakon. Ni dia. Itu niat saya. Jadi cerita panjang tak guna. Masa pun dah tamat. Kalau duit tak sampai pun tak jadi juga. Jadi maknanya mudah-mudahan dapatlah bulan Ramadan ni infak sikit. Saya cerita gini, tempat lain mendadak meningkat pendapatan dia tuan-tuan. Infak dia meningkat. Tempat lain kalau saya bersepi 2,000. Saya cerita gini dah jadi 5,000. Adakah sama nasib di tempat ini? Adakah sama nasib di tempat ini? Kita saksikan sebentar lagi tuan-tuan. Jadi maknanya ada tabung di belakang sana. Ibu-ibu sekalian, kakak sekalian, kalau nak bagi juga, ada lalu pada sahabat depan sana, Faizal dengan Nick Rashdi. Kira ini nak kutip habis ni, kira tak mau terlepas seorang pun. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan ada keberkatan dan manfaat. Saya doakan kakak yang bagi sumbangan dapat suami yang paling setia, tak teringin kahwin lain dah. Amin. Tak sebut pun macam setuju ya. Saya doakan kakak-kakak yang bagi sumbangan hari ini dapat suami yang paling setia, tak teringin menikah lain dah. Amin. Dan saya doakan abang yang bagi sumbangan dapat kahwin seorang lagi. Amin. Itu doa saya. Jadi makna ada tamu ni.